Salam sejahtera semua. Saya Syukran Namaja daripada program Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujian daripada Pusat Pembelajaran Miri Sarawak. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu pembentangan yang di dalam subjek Pengayatan Etika dan Penerapan 2 MPU 3182 berkenaan dengan hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan. Pengenalan perlembagaan persekutuan. Seperti yang kita tahu, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia berfungsi sebagai asas pemerintahan dan perundangan Malaysia. Semua undang-undang lain mesti selaras dengan perlembagaan ini. Objektif perlembagaan persekutuan. Yang pertama ialah menjadi undang-undang tertinggi negara. Yang kedua pula adalah menjamin hak asasi rakyat. Yang ketiga, menyediakan sistem pemerintahan yang teratur. Yang keempat, membantu memelihara kesejahteraan dan keselamatan negara. Dan juga yang kelima, memastikan keharmonian antara kaum dan agama. Di sini kita lihat, saya ingin mengenalkan 3 hak asasi yang termaktub dalam bahagian 2 kebebasan asasi menurut perlembagaan persekutuan. Yang pertama adalah perkara 5, hak kebebasan diri, perkara 8, kesamarataan, dan perkara 11, kebebasan agama. Yang pertama pula yang saya ingin uraikan di sini adalah perkara 5, hak kebebasan diri. Seperti yang kita tahu, perkara 5 dalam perlembagaan persekutuan adalah salah satu asas yang melindungi hak kebebasan setiap individu dalam negara dan memastikan tiada penahanan sewenang-wenangnya tanpa sebab mendesak. Perkara ini juga mewajibkan bahawa sebarang tindakan untuk melecutkan kebebasan seseorang mesti melalui proses undang-undang yang adil, termasuklah memaklumkan sebab penahanan dalam tempoh munasabah dan memberikan peluang kepada individu tersebut untuk membela diri. Perkara 5 ini telah menjadi asas penting dalam menjaga keadilan, menghalang penyalahgunaan pihak berkuasa dan menegakkan martabat serta hak asasi rakyat. Berikut adalah contoh yang nyata dan relevan untuk membantu kita memahami bagaimana yang terkandung dalam perkara 5 hak kebebasan diri ini dapat diaplikasi dalam kehidupan seharian. Contoh pertama adalah kes penahanan tanpa sebab. Dalam kes kapal asing melawan Menteri Dalam Negeri, pihak mahkamah menggunakan habeas corpus untuk memastikan penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenangnya oleh pihak berkuasa. Dalam aplikasi seharian pula, jika seseorang itu individu ditahan tanpa waran, keluarga mereka boleh mengemukakan permohonan habeas corpus bagi memastikan kesahihan penahanan tersebut. Yang kedua pula adalah hak untuk pembicaraan adil. Sebagai contoh kes, Public Prosecutor melawan Anwar Ibrahim telah menekankan kepentingan mendapatkan pembicaraan yang adil untuk semua pihak tanpa prasangka politik. Perkara seterusnya yang ingin saya uraikan adalah perkara 8, hak kesamarataan. Perkara 8 dalam perlembagaan persekutuan Malaysia menegaskan bahawa prinsip kesamarataan di hadapan undang-undang di mana semua individu mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan atau tempat lahir. Perkara 8 ini juga melarang sebarang diskriminasi tidak adil, memastikan setiap rakyat mendapat peluang yang sama untuk keadilan dan perlindungan di bawah undang-undang. Perkara 8 juga membenarkan pengecualian tertentu seperti tindakan afirmatif untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik atau lemah demi mencapai keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip 8 ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengukuhkan perpaduan dalam negara. Berikut pula adalah contoh yang nyata dan relevan untuk membantu kita memahami bagaimana yang terkandung dalam perkara 8 hak kesamarataan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contoh pertama pula adalah tiada diskriminasi berdasarkan jantina. Contoh kes dalam kes Nur Fadila Ahmad Saikin melawan Sheikh Basirun dan Ols, mahkamah memutuskan bahawa diskriminasi terhadap wanita hamil dalam peluang pekerjaan melanggar perkara 8. Di sini kita lihat aplikasi seharian. Polisi syarikat mestilah merangkumi peluang yang sama untuk lelaki dan wanita, termasuklah ibu mengandung.
Perkara yang terakhir pula yang ingin saya jelaskan adalah perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu, seterusnya memberi pihak pada semua orang untuk menganut, mengamalkan, dan menyebarkan agamanya, terlalu kepada sekata-sekata tertentu demi menjamin ketenteraman awam, kesehatan, dan moral. Perkara 11 ini juga memperuntukkan bahwa setiap individu agama mempunyai hak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan penyelenggaraan institut pendidikan, dan memiliki harta. Walau bagaimanapun, kebebasan ini dibagi dengan larangan terhadap penyebaran agama bukan Islam kepada umat Islam bagi menghormati sensitiviti agama utama di Indonesia. Perkara 11 ini juga penting untuk mengekalkan keharmonian antara berbagai kaum dan agama di Malaysia ini. Berikut adalah contoh yang nyata dan relevan untuk membantu kita memahami bagaimana yang terkandung dalam perkara 11 hak kebebasan agama ini dapat diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, dalam kes Lina Joy melawan Majlis Agama Islam di wilayah Persekutuan, isu hak individu untuk menukar agama menjadi tumpuan utama, menunjukkan batas kebebasan agama dalam konteks rakyat Malaysia. Aplikasi sehari-harian, seorang Kristian boleh menjalankan ibadah mereka dengan bebas tanpa gangguan, tetapi mereka tidak dibenarkan menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Yang kedua pula adalah pelaksanaan agama Islam. Sebagai contoh, Mahkamah Syariah mengawal perkara-perkara berkaitan dengan Islam seperti Undang-Undang Keluarga Islam dan zakat yang diiktiraf di bawah perkara 11. Dalam aplikasi harian juga, orang-orang Islam boleh mengamalkan ibadah seperti solat, zakat, dan puasa tanpa sekatan dengan sokongan daripada institut berkenaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.